تعالى في الكتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم صدق الله العظيم. Sesungguhnya Dia, yakni Allah, yang menciptakan langit tanpa tiang, sebagaimana yang telah kamu diperlihatkan, dan Dia mengadakan bumi. Pada bumi tersebut adanya gunung ganang yang tetap, supaya bumi ini tidak berhayun dan menghayunkan kamu. Dan ia pada bumi tersebut diturunkan hujan dan dibiarkan binatang-binatang melata di atasnya. Maka ditumbuhkan padanya pelbagai jenis tanaman yang banyak memberi manfaat kepada manusia. Alhamdulillah, yang saya hormati pengerusi dan barisan jawatankuasa Masjid Jami' Bukit Gambir, seterusnya barisan pegawai-pegawai masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, barisan jawatankuasa kampung yang hadir pada malam ini, muslimin dan muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, kakak-kakak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat lagi sama-sama menyambung pengajian kita. Tidak lain tidak bukan kehadiran kita pada setiap malam di rumah Allah Subhanahu wa taala adalah untuk memperbaharui, adalah untuk mengingatkan kembali hati-hati kita yang sedang lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam surah Luqman, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita berkenaan tentang satu makhluk. Satu makhluk yang Allah Ta'ala jadikan di hadapan manusia. Ayat ini merupakan ayat yang disebut sebahagian daripada ayat-ayat kauniyat. Ayat-ayat yang menceritakan tentang kejadian penciptaan makhluk yang Allah Ta'ala jadikan. Antara makhluk yang Allah Ta'ala jadikan yang disebutkan dalam ayat ini adalah langit. Ibu-ibu, ayah-ayah, kalau kita nak tengok langit dekat atas ni, belum tentu kita nampak sebenarnya. Dia bukanlah seperti mana yang kita lihat, benda yang berwarna putih, dan tidak juga benda yang berwarna biru tersebut. Bahkan kita tak tahu berapa lapisan langit yang Allah Ta'ala jadikan untuk alam ini. Maka disebabkan langit tersebut Allah Ta'ala jadikan, maka Allah Ta'ala suruh manusia tengok. Setiap yang Allah Ta'ala jadikan di atas muka bumi ini tak lain tak bukan nak suruh manusia tengok kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kita kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kita berjumpa dengan Dia baru kita kenal. Kita kenal dengan Allah SWT ni melalui sifat Dia. Melalui sifat Dia, melalui apa yang kita rasa ada pada diri kita, maka ada pencipta Dia.
Kita tak pernah tengok Allah Subhanahu wa taala. Kita tak pernah jumpa Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Quran banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kekuasaan dia. Maka satu makhluk Allah Taala ciptakan ini yang diberi nama langit. Maka langit yang disebutkan ini Allah Ta'ala kata dalam surah Luqman ini tidak ada tiang seperti mana yang kita lihat. Logik akal kita, setiap benda yang kita nampak, kalau tak ada tiang, maka nescaya perkara tersebut tak akan berada di atas. Mustahil bagi manusia, mustahil bagi akal manusia ada sesuatu yang duduk di atas tanpa ada tiangnya di bawah. Mustahil. Maka Allah Ta'ala jadikan perkara yang akal kata mustahil tapi harus bagi Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala jadikan langit bighairi amadin, tanpa tiang. Nak suruh manusia tengok, nak suruh manusia ingat bahawa bukan dia sahaja yang hebat, bukan manusia sahaja yang paling besar ke atas muka bumi ini. Nak kata ada benda lain yang lagi besar daripada manusia. Bukan nak kata manusia yang ada pangkat, manusia yang ada harta, dia yang paling besar, paling berkuasa di atas manusia. Tetapi Allah nak tunjukkan, aku boleh buat benda yang lagi besar, benda yang kau tak boleh buat. Ni yang Allah Ta'ala nak tunjukkan kekuasaannya kepada kita. Kerana apa? Kerana orang-orang musyrikin apabila bertemu dengan Nabi SAW sentiasa bertanya berkenaan tentang hari kiamat. Persoalan yang ditimbulkan, ya Muhammad, bilakah berlakunya kiamat? Ini persoalan yang ditimbulkan oleh orang musyrikin bila bertemu dengan Nabi SAW untuk menjatuhkan air muka Nabi SAW. Tanya tentang kiamat supaya Nabi SAW terkial-kial untuk jawab. Ni seperti mana yang kita tahu sebelum ni, ada watak di kalangan orang-orang sama ada berilmu maupun yang baru menuntut ilmu, ada watak-watak yang suka bertanya soalan. Tetapi tanyanya mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Antara tujuannya, bertanya disebabkan kerana dengki dengan orang yang dia tanya. Bertanya disebabkan supaya berlakunya pergaduhan sesama orang yang mendengar jawapan tersebut. Maka soalan-soalan yang macam ni kita tak perlu nak layan dan dijawab. Maka orang-orang musyrikin wataknya adalah watak untuk bertanya dengan Nabi SAW berkenaan tentang hari kiamat. Maka soalan ini banyak Allah Ta'ala jawabkan. Allah Ta'ala suruh Nabi SAW jawab. Antaranya disuruh kepada Nabi SAW untuk ceritakan bagaimana keadaan langit yang Allah Ta'ala ciptakan tidak ada tiang dan tidak dapat kita lihat bilangan tingkatannya. Menunjukkan satu kuasa. Belum berlaku kiamat, belum cerita bab kiamat, tapi cerita benda yang ada di atas muka bumi tapi mata manusia tak boleh nampak. Ni. Maka hari kiamat disebut di dalam Al-Quran dengan berbagai-bagai nama. Di antaranya disebut sebagai hari insyiqaq, hari infitar, hari at-takwir, dan hari inkidar, hari infibar, dan hari at-tahyir. Ada juga disebut hari al-qari'ah, hari al-zalzalah dan lain-lainnya.
maka kesemua itu memberi makna kiamat ataupun kemusnahan hari kiamat. Maka dalam Al-Quran sebahagian daripada juzuk yang terakhir, banyak surah-surah yang dinamakan dengan nama-nama kiamat. Kerana pada juzuk yang ke-30 tersebut merupakan perbahasan ayat Allah Subhanahu wa taala berkenaan tentang usul akidah manusia. Usul akidah, kalau tak terima benda ni maka dia terkeluar daripada Islam. Ni dalam juzuk 30. Maka nama-nama itu memberi gambaran situasi hari kiamat, seperti mana yang disebut berkenaan tentang langit yang digulung atau langit yang terbelah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Insyiqaq pada ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu akan patuh kepada Tuhannya. Hakikat langit itu juga tidak siapa yang tahu, malah para ahli astronomi dalam kajian mereka hanya berlegar dalam perkara-perkara cakrawala seperti matahari, bumi, bulan, bintang dan planet yang terapung di ruang angkasa yang kosong, yang tidak terbatas dengan penglihatan kita. Satu benda yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran yang mempunyai banyak ibrah kepada manusia, bahkan tak lain tak bukan nak suruh menjentik iman manusia supaya kembali kepada fitrah Allah Subhanahu wa taala. Bukan nak suruh menyembah benda lain, tetapi supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan nak suruh orang beriman supaya kuat pegangannya. Pegangan supaya beriman dengan Allah, menolak pada perkara-perkara yang lain. Berpegang dengan Al-Quran, walaupun kita tak jumpa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ayat-ayat yang bersifat kauniyat, penciptaan langit, penciptaan bumi ini menjadi penguat kepada orang yang beriman. Maka sedikit pun mereka tidak membicarakan tentang langit. Jarang kita akan tengok orang bercerita tentang langit. Maka para astronomi tidak menemui langit, malah istilah langit itu pun tidak wujud. Ni. Namun Al-Quran dengan terang menyebutkan tentang langit di dalam surah Al-Insyiqaq. Allah Subhanahu wa taala memulakan dengan ayat tentang langit yang terbelah. Apabila langit itu terbelah di saat datangnya kiamat, bukan sekarang. Bila datangnya kiamat besok, barulah langit ni dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuatu yang dibelah, menurut ilmu tauhid, sesuatu yang dibelah, maka perkara tersebut adalah objek ataupun makhluk. Kalau bukan makhluk, dia tak boleh terbelah. Ianya merupakan makhluk Tuhan yang mempunyai sifat benda. Jika ia tidak bersifat benda, tidaklah disebut sebagai terbelah. Kerana yang boleh dibelah ataupun digulung dan dilipat, ia mestilah benda. Kalau dia bukan benda, maka digulung pun tak boleh, dilipat pun tak boleh. Walau bagaimanapun, manusia tidak berpeluang melihat keadaan langit, meskipun langit adalah makhluk yang boleh digulung dan dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Justru itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya tentang langit itu untuk manusia mengetahui dan mendalami betapa ilmu Allah itu tidak terhingga nilainya.
Kerana Allah Ta'ala menciptakan suatu makhluk yang dinamakan langit yang tertegak ini tanpa mempunyai tiang. Ni hebat Allah Ta'ala jadikan sesuatu tanpa ada tiang. Maka tak disebutkan oleh mana-mana pakar sejarah, pakar astronomi macam mana pun, tak diceritakan berkait tentang langit ini secara detail dan teliti. Maka Imam Al-Ghazali menyebutkan kenapa kita kena fikir ke arah macam tu. Tidak lain tidak bukan apabila kita berada di dalam medan ilmu, dalam apa jua keadaan kita, kita mesti ada satu perkataan dalam kepala kita yang dipanggil sebagai at-tazkir ataupun peringatan. Peringatan ni baik saya kat depan kena ingat juga, ibu-ibu ayah-ayah yang kat depan saya pun kena ingat juga. Lebih-lebih lagi yang hidup. Yang mati dah tak guna dah. Yang hidup ni yang kena beringat. Maka at-tazkir ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Peringatan itu ialah bahawa mengingati oleh seseorang hamba akan siksaan di akhirat. Dan ia melihat pula kepada taksir yang ada pada dirinya, pada perkhidmatannya terhadap Tuhannya. Lalu ia memikirkan pada umur yang telah dilaluinya, yang telah banyak terbuang tanpa sebarang faedah. Dan ia memikirkan pula masa depan yang penuh dengan dugaan yang mesti dilaluinya. Dan ia merasa bimbang dengan keselamatan imannya. Ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bila sebut tentang at-tazkir, tadi kita masuk ingatkan diri kita balik tentang sifat kehebatan Allah Ta'ala menciptakan langit tanpa ada tiang. Ia menjadi satu peringatan kepada diri kita supaya kita dalam apa jua keadaan berbalik semula kepada Allah. Kemudian bila kita sebut kekuasaan Allah, hari akhirat, siksa kubur, perkara tersebut menjadi peringatan kepada kita atas tujuan kita tengok umur kita dah 50. Nabi SAW 63 tahun. Umur 30 demam. 30 demam. 3 hari demam dah tolak. Tak sampai dah 30. Nabi SAW 63. Kita lingkungan tu, siapa dapat 90 ekstra yang Allah Ta'ala bagi. Tapi ekstra yang Allah Ta'ala bagi perlu ada tazkir kepada diri dia supaya ingat apa faedah dia akan dapat kalau umur dia panjang pada masa hadapan. Kita bimbang, kita hidup yang mana hidup kita ni bukan di zaman kita. Sekarang cukuplah. Kat sini mungkin ayah-ayah, ibu-ibu pandai menggunakan gadget. Kalau ayah-ayah, ibu-ibu yang tak reti guna gadget, maka dia bukan generasi yang ini. Ni bukan zaman dia. Kalau dia pandai guna gadget, masih lagi zaman dia. Tapi kalau tak pandai, tak reti, tak boleh tengok, memang kena pakai 3-3-10 hitam putih aja, maka yang sekarang ni bukan zaman dia. Kita bimbang satu ketika besok kita akan hidup ketika mana bukannya zaman kita. Maka bukannya zaman kita tersebut, kita takut iman kita tak kuat seperti mana orang yang hidup pada akhir zaman.
Sebab tu kita perlunya kepada peringatan, kata Imam Al-Ghazali, supaya kita bimbang, kita tak dapat nak menempuhi dugaan yang akan datang. Kita tak tahu cabaran iman dia macam mana. Hari ni kalau diuji dengan COVID pun orang dah takut dah iman dia. Diuji tak payah COVID dah. Duit tak ada dalam poket, orang dah pening kepala. Hari ni tak ada duit, tak jadi hidup. Ni. Maka apakah ia mampu terus dalam keadaan kuat sehingga ke akhir hayatnya? Dan ia juga sangat cemas dengan keadaan yang akan dilaluinya di saat kematiannya nanti. Dan betapa pula ia menghadapi malakul maut yang akan mencabut nyawanya. Dan apakah ia akan mampu menjawab pertanyaan yang akan dikemukakan oleh malaikat Munkar dan Nakir di dalam kubur nanti. Kita kadang-kadang tak pernah terfikir pun. Kita tak pernah terfikir pun sama ada kita mampu jawab persoalan yang akan ditanya oleh dua malaikat ketika mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang hidup dia boleh relax lagi sebab dia masih hidup. Yang dah mati tu, yang dia dah mati ni disebut oleh dalam kitab para ulama sebutkan, yang dah mati tu dia merasa bahawa dia nak hidup balik semula. Yang hidup ni dia rasa relax dulu. Banyak lagi masa. Nabi 63, kita baru 30, ada 30 lagi. Nabi 63, kita 40, ada 20 lagi. Tu yang masih hidup. Besoklah baru buat, besoklah baru buat. Tu. Besoklah baru pergi masjid. Besoklah baru sedekah. Tu kita. Maka kita tak pernah terlintas pun gambaran bagaimana kita berhadapan dengan para malaikat. Bagaimana kita nak jawab dengan soalan para malaikat. Ini kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu pula ia merasa sedih dengan keadaannya yang belum menentukan lagi di akhirat nanti. Dan bagaimana keadaannya ketika berdiri di hadapan Allah Ta'ala kelak. Dah boleh mula fikir dah sebenarnya. Dah boleh rasa sedih dah. Sebab kita tak tahu bahagian kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu macam mana. Kita nak melintas titian sirat yang Allah Ta'ala buatkan besok. Nak melintasi neraka Allah untuk menuju ke syurga. Kita tak tahu kita selamat ataupun tidak. Berdasarkan sirat yang kita lalui dekat dunia ni. Kalau dekat dunia punya sirat kita selamat, ikut apa atur Allah Ta'ala, ikut apa yang Allah Ta'ala nak, ikut apa yang Allah Ta'ala susun, maka kita selamat. Tapi kalau ikut separuh lagi tak nak ikut. Bak semayang ikut yang Allah Ta'ala nak. Tak boleh tak ikut batal, tak sah. Mesti nak ikut. Tapi dalam bab pergaulan bebas, dalam bab percampuran lelaki dan perempuan, dalam bab mahram dan bukan mahram, ini kita tak ikut Islam. Ini kita tak ikut Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam mana kita boleh kata dalam kehidupan kita inilah Islam yang sebenar yang kita amalkan? Dari sudut pakaian kita, berapa ramai lagi di kalangan kita hari ini boleh semayang, tak ada masalah. Subuh memang saf yang pertama, keluar rumah seluar pendek atas lutut. Itu. Macam mana kita nak kata dalam kehidupan kita ini kita ikut apa yang Islam sepenuhnya Islam buat? Macam mana kita rasa kita boleh lepas melalui titian sirat yang Allah Ta'ala buat besok?
Sedangkan dekat dunia punya titian sirat kita tak sampat dan tak selamat sampai. Sebab kita tak ikut sepenuhnya apa yang Allah Ta'ala suruh buat. Kita tak ikut. Itu baru dalam bab pakaian seorang laki-laki. Pakaian orang perempuan. Pakai tudung. Pakai baju. Yang menjadi masalahnya pada hari ini, apabila pakaian tersebut ketat pada tubuh badan mereka, maka bentuk yang terzahir tersebut merupakan aurat yang ditunjukkan kepada khalayak ramai. Ini macam mana kita nak kata hidup kita ni betul mengikut Islam yang sebenar. Ikut apa yang Nabi ajar, ikut apa yang Nabi suruh. Rupa-rupanya sebahagiannya kita ikut. Sembayangnya ikut, puasanya ikut, urus jenazahnya ikut. Urus jenazah kalau tak ikut Islam, bergaduh orang. Gaduh orang. Tengok golongan anti hadis. Macam mana nak uruskan jenazahnya? Dah menolak hadis Nabi SAW. Semua orang kampung tu pun tak nak urus. Dekat situ bagaimana kita nak mengatakan bahawa dalam kehidupan kita, yang kita kata mati di dalam Islam tu macam mana yang dimasukkan? Boleh sama-sama fikir. Bagaimana kehidupan kita hari ini? Sama tak apa yang kita dapat di dalam Al-Quran? Sama tak apa yang Allah SWT ingatkan kepada kita dalam Quran? Sama tak dengan Nabi ingatkan kita dalam hadis baginda Nabi SAW? Sebab besok semua akan bertemu dengan malaikat. Malaikat muka dan nakir akan tanya kepada kita. Walaupun dalam talqin tu disebut nak suruh mengaku Allah tu adalah Tuhan saja. Nabi itu adalah ikutan dan panduan hidup. Betul. Tapi bagaimana kita ikut macam Nabi buat? Bagaimana kita ikut macam Nabi SAW buat? Mendidik masyarakat, memimpin masyarakat. Nabi SAW walaupun tak ada harta yang banyak, tanah pun tak ada, sampaikan Sayyidatina Khadijah sebut kepada Nabi SAW, kalaulah sampai satu masa besok aku dah tak ada ya Rasulullah, tiba-tiba kau tak ada duit untuk buat kerja dakwah, nak cerita kat orang tentang Islam ni macam mana, nak cerita kat orang tentang Allah Ta'ala ni macam mana, ambillah tulang-tulang belulang aku yang ada di dalam kubur nanti dan kau juallah dan gunalah duit tersebut untuk kerja-kerja dakwah. Sampai macam tu Rasulullah punya keadaan. Maka peringatan tersebut menjadi peringatan yang sangat besar bagi umat Islam. Tapi selepas 1400 tahun, apa kesan yang tinggal pada umat Islam? Sampai hari ini kita boleh lihat bagaimana pengamalan Islam, pemakaian cara Islam dalam masyarakat kita. Adakah sama dengan apa yang disebut dalam kitab? Adakah sama yang disebut dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW? Tak sama. Tak sama seperti mana yang diajarkan. Cara menutup aurat tu tak sama. Ni kita baru cerita bab tutup aurat. Kita tak cerita bab benda yang lagi besar. Benda yang orang suka. Duit. Songlap duit. Ni orang suka. Itu nanti cerita bab lain. Dan apakah selamat ketika ia akan menyeberangi titian siratal mustaqim?
ataukah ia akan jatuh terjunam ke dalam api neraka Jahannam. Maka kita sebagai orang beriman nak kena ingat bahawa dalam kehidupan kita, kita lulus tak nak lintas titian sirat. Seperti mana yang kita tahu sebelum daripada ni, bagaimana gambaran titian sirat tersebut. Kalau kita nak selamat di titian sirat Allah Subhanahu Wa Taala, kena selamat dulu titian sirat di dunia. Titian sirat di dunia bermula daripada kita kecil, lahir sampailah kita mati. Kalau selamat titian sirat tersebut, akhirnya kita selamat, amal dengan Islam, buat apa yang Allah Ta'ala suruh, tinggal apa yang Allah Ta'ala larang, sebiji macam Nabi SAW buat, maka kita selamat. Tapi kita risau kita tak buat macam Nabi ajar. Tu 1400 tahun ni dah macam-macam generasi ada. Maka begitulah pemikiran yang selalu wujud di dalam hatinya dan dalam keadaan berterusan. Kena selalu berterusan memikirkan, sama ada dalam hati, dalam kepala kita. Kena fikirkan bagaimana keadaan kita di titian sirat Allah Subhanahu Wa Taala besok. Maka pemikiran ini akan menggelisahkan hati kita dan menggoncangkan jiwa kita. Maka kegelisahan memikirkan keadaan yang lain ini seperti pukulannya yang datang bertubi-tubi, maka barulah dinamakan tentang tazkirah atau peringatan. Baru beringat. Kawan kita, ada kawan kita ni cakap sekali tak kerti bahasa, kita pukul dia sekali, baru kerti sikit. Kalau tak, dia tak ingat. Sama lah macam kita jadi cikgu ajar anak murid. Tapi sekarang tak boleh pukul anak murid. Nanti kena tangkap. Tak boleh pukul anak murid. Maka pukulan Allah Ta'ala tadi, kalau kita tadabbur ayat Allah, tengok apa yang Allah Ta'ala cerita tentang hal-hal akhirat, hal-hal kiamat, hal-hal yang berkait dengan ancaman kepada manusia, maka ia menjadi peringatan dan pukulan yang terbaik kepada kita. Hari ni orang nak selesai masalah, dia tak cari Quran. Hari ni orang nak selesaikan masalah hidup, cari Facebook. Nak selesai masalah hidup, cari Google. Nak selesai masalah hidup, cari kawan-kawan sekeliling. Kita tak sikit pun cari Allah Subhanahu Wa Taala. Tak merasakan manusia hari ini merintih tu bukan merintih pada Allah, tetapi merintih pada Facebook. Meluahkan apa yang disimpan dalam hati, diluahkan di media yang orang suka tengok. Isteri-isteri, ayah-ayah pun tengok, baca. Oh, ni kahwin dua lah. Ini yang berlaku. Sampai seolah-olah poligami yang Nabi ajar ni nampak buruk pada pandangan manusia. Sedangkan perkara tersebut adalah satu kebaikan yang menjadi wahyu kepada Nabi SAW. Tetapi apabila telah dimasuki dalam medium-medium yang dibuat oleh Barat, maka akhirnya istilah poligami itu rigid pada perempuan-perempuan tertentu. Ini yang berlaku. Ini baru tengok bab poligami. Tapi kena ingat, yang laki-laki, ayah-ayah, saya baru berapa, tak sampai setahun, 2 tahun. Yang lebih lama dah 10 tahun, 16 tahun, 20 tahun. Pengalaman banyak. Sebab tu dalam Quran sebut, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau tak reti nak berlaku adil, cukuplah satu.
Tu. Kalau tak pandai nak berlaku adil, tu maksud dia. Sebelum tu dah cakap kahwin 2, kahwin 3, kahwin 4. Akhir sekali, wa in khiftum, kalau tak mampu, kasih mampu dulu. Kena mampu. Tak mampu pun kena buat bagi mampu. Tu. Baru boleh sembang 2 ke 3 ke 4 ke. Tu. Ini yang berlaku. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kemudian memberitahu hal yang seperti ini pada orang ramai,
dan menunjukkan kepada mereka untuk memikirkannya dan menarik perhatian mereka ke atas taksiran dan kelemahan mereka, mendedahkan keaiban yang ada pada diri mereka supaya kepanasan aliran pemikiran itu dapat menyentuh hati mereka lalu menggoncangkan kelekaan mereka sehingga mereka menyesali diri dan berusaha menyempurnakan segala pada umur yang telah mereka lalui sekadar kemampuan yang ada pada diri mereka. Maksudnya Imam Al-Ghazali rahimahullah menyatakan, bila seseorang yang mempelajari ataupun yang menekuni ilmu, tadi disebutkan akan tazkir kepada diri kita sendiri. Bukan nak suruh. Yang dipanggil at-tazkir ni bukanlah untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri. Maka Imam Al-Ghazali kata, kemudian dia suruh bagi tahu orang lain pula. Bagi tahu pada orang ramai supaya orang ramai boleh memikirkannya dan buat perhatian mereka tertarik. Supaya mereka memahami kelemahan mereka, supaya aliran pemikiran tersebut menyentuh hati mereka ni. Maka yang ini kata Imam Al-Ghazali kata, bila saya sebagai contoh saya memberi nasihat kepada ibu-ibu dan ayah-ayah, ia adalah nasihat. Dia tak dipanggil sebagai at-tazkir, tak dipanggil sebagai peringatan. Dia jadi nasihat. Maka dia buat satu analogi. Samalah halnya dengan cara engkau memberitahu keadaan banjir yang sedang melanda rumah seseorang, sedangkan penghuni dan seluruh keluarganya masih berada di dalam rumah itu. Maka engkau hanya mengatakan, bahaya, bahaya, cepat keluar, larilah daripada banjir. Apakah dalam keadaan begini kamu masih perlu mengkhabarkan penghuni rumah itu dengan ibarat yang payah-payah dan kalimah yang susah-susah, ataupun dengan isyarat yang susah untuk difahami? Orang dah banjir, takkan kita nak guna ayat-ayat yang ayat kiasan lah, ayat sindir perli lah. Orang tak tempat fikir lah. Memang. Jadi dalam memberi peringatan, dia tak boleh kona sana kona sini, pusing sana pusing sini, tak boleh. Nak tuju tegur cakap betul, tegur betul, direct terus. A salahnya macam ni, B salahnya macam ni, C salah dia macam ni. Tak payah nak pusing. Ni. Maka diibaratkan dengan orang banjir tadi. Kalau kita tak kata, weh banjir, rumah kau dah tenggelam sekaki ni, tak sebut macam tu, agak-agak dia pindah, dia tak pindah. Tu. Maka samalah halnya dengan seorang yang beri nasihat itu, hendaklah ia menjauhi daripada perkara yang susah-susah, kalimat yang payah-payah, isyarat yang sukar difahami oleh masyarakat. Ni. Maka dalam memberi nasihat, dia nak ceritanya, yang pertama, kesimpulan besarnya, yang pertama adalah orang yang memberi peringatan mesti ingatkan diri dia sendiri dahulu. Kena ingat. Dia tak boleh sedap ingatkan orang, dia tak ingat. Dia tak sedarkan iman dia dulu. Sedarkan iman orang, lupa nak ingatkan iman sendiri. Tu. Yang kedua dia, bila dia menyampaikan sesuatu kepada orang, bagi nasihat, Imam Al-Ghazali sebut dah dalam nasihat yang kedua. Yang ketiga tak silap.
Bagi nasihat memang senang. Nak terima nasihat tu yang payah. Bagi nasihat memang sedap. Pumpang dalam mesyuarat. Tak buat boleh cakap. Pumpang bagi. Projek tu projek ni buat macam ni, buat macam ni. Cuba suruh buat. Tu. Bagi nasihat memang senang. Tapi nak terima nasihat tu payah. Sebab nafsu kita takkan boleh terima nasihat orang. Nafsu kita tak boleh terima apa yang Quran nasihatkan. Nafsu kita takkan boleh terima apa yang Nabi bagi nasihat kepada kita. Tara nak semayang pun payah. Nak pergi masjid pun berat. Imam pun rasa berat. Imam boleh rasa berat nak pergi masjid. Nak pergi surau. Tu tara imam. Kalau imam tak sampai, makmum lagi jauh. Tu. Maka dalam dua nasihat ini mudah-mudahan menjadi pimpinan kepada kita. Tidak lain tidak bukan untuk menjentik iman kita. Sebab hari ini mungkin iman kita bertambah sedap, boleh semayang elok molek. Besok sakit, habis. Boleh buat amal baik hari ini sebab sihat. Allah Ta'ala bagi sikit tarik sihat tu. Maka kita dah jadi susah nak buat amal. Dah jadi susah nak semayang. Dah jadi susah nak sedekah. Dah jadi susah nak cakap benda-benda baik. Ini yang dinamakan, yang diberikan kepada makhluk. Kalau bukan makhluk dia tak sakit. Allah Ta'ala tak pernah sakit. Mustahil bagi Allah Ta'ala tu sakit. Jadi yang bernama makhluk je yang akan merasa sakit. Jadi cukup sekadar itu pada malam ini. InsyaAllah kita akan sambung pada pengajian yang akan datang. Apa yang baik daripada Allah SWT, yang kurang daripada diri saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik والتقت على طاعتك وتواهدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوسك اللهم رابطتها وأدمتها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يهبو واشرح صدورها بالفيض الإيمان بك وجميل توكلي عليك وأحييها بمعرفتك وأمسها على شهادتي في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.